Ingat tagline kita, tak handsome tak apa, janji pandai baca Al-Quran. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Dah mengaji ke belum? Alhamdulillah bertemu kembali bersama dengan saya, Muhammad Mahiruddin bin Ramli, yang mana kita akan membincangkan berkenaan dengan hukum-hukum tajwid. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dapat mempertingkatkan mutu bacaan dan mudah-mudahan kita semua mendapat bacaan yang sempurna. Alhamdulillah, untuk episod kali ini kita akan membincangkan berkenaan dengan hukum bacaan izhar kholqi. Okey, baik. Sebelum tu, jom kita berkenalan dulu. Apa yang dimaksudkan dengan izhar kholqi? Izhar bermaksud jelas dan terang. Kholqi bermaksud halkum ataupun lebih mesra dengan kerongkong lah. Kenapa tiba-tiba kerongkong pula kan? Dia ada sangkut paut dengan huruf-huruf izhar kholqi ni. Huruf-huruf izhar kholqi ni adalah huruf-huruf yang keluar di bahagian rongga kerongkong. Huruf-hurufnya semua keseluruhannya berjumlah 6 huruf. Antaranya adalah huruf hamzah, huruf ain, huruf ghain, huruf ha, huruf kha dan huruf ha. Ya, 6 huruf ini. Yang mana bagaimana izhar kholqi ini berlaku? Dia berlaku apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan 6 huruf itu tadi. Ya, dia menjadi hukum bacaan izhar kholqi. Baik, sekarang kita lihat pula bagaimana cara bacaan izhar kholqi ini. Okey, kalau kita baca Al-Quran, kita nampak nun mati ataupun tanwin tadi bertemu dengan 6 huruf izhar kholqi ini, maka bacaan nun mati dan tanwin itu perlu dibaca dengan bacaan yang jelas tanpa dengung. Ya, kita jelaskan bunyi bacaan nun mati tu. Macam mana kita nak jelaskan bacaan nun mati? Kita bunyikan nun itu pada makhrajnya. Makhraj huruf nun adalah di bahagian hujung lidah yang kita sentuhkan pada langit keras bahagian atas. Sentuh, touch and go. Ya, kita lihat contoh bacaan izhar kholqi. Saya akan berikan banyaklah contoh untuk panduan tuan-tuan dan puan-puan para penonton di luar sana berkenaan dengan bacaan izhar kholqi. Contoh untuk nun mati dan tanwin bertemu dengan 6 huruf izhar kholqi ni. Setiap huruf ni ada contoh-contohnya. Jom kita lihat contohnya. Baik, kita mulakan dengan contoh huruf hamzah, yang mana nun mati bertemu dengan huruf hamzah. Kita lihat daripada surah Al-Bayyinah, potongan ayat yang pertama. Saya mulakan bacaan. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Baik, bacaan izhar kholqi berlaku pada kalimah min ahli. Cara bacaannya kita jelaskan bunyi bacaan nun mati tanpa dengung. Min ahli. Boleh, itu untuk contoh yang pertama. Okey, sekarang kita lihat pula contoh untuk bacaan izhar kholqi nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf ain. Yang pertama kita lihat pada surah Al-Alaq ayat yang kedua yang berbunyi khalaqal insana min 'alaq. Baik, bacaan izhar kholqi berlaku pada kalimah min 'alaq. Dekat sini nun mati bertemu dengan huruf ain, yang mana kita jelaskan bunyi bacaan nun mati tanpa dengung. Dan yang keduanya, ni contoh untuk bacaan tanwin pula. Tanwin bertemu dengan huruf ain. Kita lihat pada surah At-Takatsur ayat yang ke-8. Saya bunyikan dahulu, saya bacakan. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Okey, bacaan izhar kholqi berlaku pada kalimah yawma idzin 'ani. Ya, tanwin pada huruf zal, tanwin 2 di bawah bertemu dengan huruf ain. Di situ jadi bacaan izhar kholqi, maka kita bacakan tanwin tersebut dengan bacaan yang jelas tanpa dengung.
Seterusnya kita nak lihat contoh untuk bacaan izhar kholqi nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf ghain. Yang pertama kita lihat daripada surah Al-Maidah, potongan ayat yang ke-106. Saya bacakan sebahagian sajalah ya, sebab ayatnya agak panjang. Kita ambil daripada min ghairikum in antum darabtum. Di situ saya nak fokuskan pada bacaan izhar kholqi yang terjadi apabila nun mati bertemu dengan huruf ghain. Ya, sekali lagi saya ulang. Min ghairikum. Yang mana sama juga cara bacaannya, nun mati tersebut kita akan bacakan dengan bacaan yang jelas tanpa dengung. Baik, itu yang pertama. Yang kedua kita lihat pula daripada surah At-Tin. Surah At-Tin pada ayat yang ke-6. Saya bacakan keseluruhan ayat yang ke-6. Illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Okey, jom kita fokuskan dekat bacaan izhar kholqi tanwin bertemu dengan huruf ghain yang berlaku pada kalimah ajrun ghairu. Tanwin dua di hadapan pada huruf ra bertemu dengan huruf selepasnya iaitu huruf ghain, yang mana tanwin tersebut perlu dibaca dengan bacaan jelas tanpa dengung. Boleh? Baiklah, kita teruskan lagi dengan contoh bacaan izhar kholqi nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf ha pula. Kita mulakan dengan kita lihat surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar ayat yang kedua. Saya bacakan dahulu. Fasalli li rabbika wanhar. Yang mana di situ kita nampak pada kalimah wanhar, nun mati bertemu dengan huruf ha. Ya, di situ menjadi bacaan izhar kholqi. Cara bacaannya sama juga, dibaca dengan bacaan yang jelas tanpa dengung untuk bacaan nun mati tersebut. Baik, seterusnya yang kedua daripada surah Al-Qari'ah ayat yang ke-11. Saya bacakan. Narun hamiyah. Di situ kita lihat tanwin dua di hadapan pada huruf ra bertemu dengan huruf ha merupakan bacaan izhar kholqi, yang mana kita akan jelaskan bunyi bacaan tanwin tanpa dengung. Boleh? Baiklah, kita teruskan lagi untuk contoh bacaan izhar kholqi nun mati dan tanwin bertemu pula dengan huruf kha. Yang pertama kita lihat daripada surah Quraisy ayat yang keempat. Jom kita baca bersama. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Baiklah, untuk bacaan izhar kholqi terjadi pada kalimah min khauf. Nun mati bertemu dengan huruf kha, yang mana cara bacaannya kita perlu jelaskan bunyi bacaan nun mati ini tanpa dengung. Baik, yang kedua pada surah Al-Zalzalah. Surah Al-Zalzalah ayat yang ke-7. Jom kita bacakan dulu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Perasan tak dekat pada huruf ta yang berbaris tanwin dua di bawah bertemu dengan huruf kha. Di situlah bacaan izhar kholqi yang perlu dibaca dengan bacaan jelas bunyi bacaan tanwin tersebut tanpa dengung. Alhamdulillah. Itu dua contoh untuk nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf kha. Baiklah, untuk huruf yang terakhir iaitu huruf ha, kita lihat pula contohnya untuk nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf ha. Yang pertama kita lihat di dalam surah Ad-Duha ayat yang ke-10. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Bacaan izhar kholqi terjadi pada kalimah tanhar, nun mati bertemu dengan huruf ha. Yang mana cara bacaan izhar kholqi ini
perlu dibaca dengan bacaan yang jelas tanpa dengung untuk bacaan nun mati tersebut. Baik, seterusnya satu lagi contoh untuk bacaan tanwin bertemu dengan huruf ha yang berlaku dan kita jumpa pada surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr ayat yang ke-5. Saya bacakan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Okey, bacaan izhar khalqi berlaku pada kalimah salamun hiya. Tanwin 2 di hadapan pada huruf mim bertemu dengan huruf ha. Pun sama cara bacaannya, kita akan jelaskan bunyi bacaan tanwin tanpa dengung. Alhamdulillah, telah selesai kita membincangkan berkenaan dengan hukum izhar khalqi. Yang mana secara kesimpulannya, sekali lagi saya ulang secara ringkas, izhar khalqi ini berlaku apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan 6 huruf izhar khalqi, iaitu huruf hamzah, huruf ain, huruf ghain, huruf ha, huruf kha dan huruf ha. Ya, yang mana cara bacaannya pula kita perlu baca bacaan nun mati dan tanwin itu dengan bacaan yang jelas tanpa dengung. Wallahu alam. Kita jumpa lagi pada episod yang akan datang. Ingat tagline kita, tak handsome tak apa, janji pandai baca Al-Quran. Assalamualaikum.